Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video saya yang menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bida'ah. Saya tekankan perkataan siri kerana video ini adalah video bersiri. Kadang-kala saya dapati ada orang yang terus-terus menonton satu video dan kemudian terus bertanya soalan tu bagus, tetapi tontonlah daripada siri pertama kerana jawapan bagi soalan yang anda tanya tu ada dalam siri yang sebelumnya. Dan ada juga yang terus-terus mengkritik, padahal apa yang dia kritik itu telah pun saya jelaskan dalam video sebelumnya. Maka bagi sesiapa yang terus melompat ke video ini, sangatlah dianjurkan untuk menonton daripada siri pertama. Bagi video bersiri ini saya letak hashtag dan nombor. Okey, jadi boleh tahu ianya adalah video bersiri dan boleh juga tonton mengikut tertibnya ya. Baik, kita sekarang masih lagi dalam bab menganalisa dalil-dalil yang digunakan ataupun dalil-dalil yang digunakan oleh pihak yang berkata bahawa sebenarnya cara berzikir yang betul, cara berzikir yang sunnah ialah secara berjemaah. Maksud berjemaah di sini ialah beramai-ramai dengan suara yang kuat dan serentak. Padahal telah pun saya jelaskan bahawa dalil-dalil yang membentuk asas dalam amalan berzikir ini ialah zikir itu dilaksanakan secara berseorangan dengan suara yang perlahan. Meskipun duduk dalam satu majlis, meskipun duduk beramai-ramai, ia tetap secara berseorangan dan dengan suara yang perlahan. Melainkan terdapat dalil khusus yang secara khusus menunjukkan pada satu masa atau satu ibadah, zikir itu dilaksanakan secara kuat. Sebagai contoh, takbir hari raya. Ada contohnya daripada Nabi SAW bahawa ia dilaksanakan secara kuat, maka untuk takbir hari raya sahaja kita melaksanakannya secara kuat. Okey, dalam video sebelum ini kita telah pun menganalisa dalil pertama yang dikemukakan oleh pihak yang berkata bahawa zikir ini sebenarnya adalah secara berjamaah. Dalam video ini kita akan menganalisa pula dalil kedua yang dikemukakan oleh mereka sebagai hujah, sebagai dalil bahawa zikir ini ialah secara berjamaah, beramai-ramai dengan suara yang kuat dan serentak. Dalil kedua ini merujuk kepada ayat 28 surah Al-Kahf, surah yang ke-18. Ayat ke-28 ni memang salah satu ayat favorit saya dalam Al-Quran. Bila baca surah Al-Kahf ni memang berhenti sekejap dan merenungnya. Jadi alang-alang kita nak sentuh ayat ini, kita baca ayat ini secara penuh ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bermaksud, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Pengajaran umum daripada ayat ini ialah hendaklah kita pilih siapa yang menjadi kawan-kawan kita, baik kawan secara live di pejabat ke, tempat kita lepak di Starbucks ke, kopitiam ke, restoran ke, dan siapa yang ada dalam grup ataupun grup WhatsApp mana yang ada dalam phone kita ni. Pastikan mereka sama ada yang secara live ataupun secara online
orang-orang yang menepati ayat ke-28 surah Al-Kahf ini. Dan memang susah nak cari. Dan kalau kita nak ikut ayat 28 surah Al-Kahf ni, tak adalah nak lepak di Starbucks ke, di Kopitiam ke, di restoran mamak ke, sebab yang lazim lepak di situ tak adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Tuhannya, yang berzikir ke apa ke kan. Sama juga dalam grup WhatsApp tu, pastikan mereka ni orang-orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, orang-orang yang dapat mengingatkan kita kepada hari akhirat ya. Jadi setiap kali baca surah Al-Kahf ini pada malam Jumaat ke, hari Jumaat ke, sampai ayat ini renung sikit. Renung siapakah kawan-kawan kita, siapakah orang di sekeliling kita, baik secara live. Secara live ni kita nak sebut macam mana dalam bahasa Melayu, dalam kehidupan harian, atau yang dalam grup WhatsApp kita. Sebab kadang-kadang dalam grup WhatsApp itu pun racun yang nak kata, yang melalaikan kita daripada Allah, melalaikan kita daripada beribadah. Baik, daripada ayat ini, okey, rangka yang pertama tu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Okey, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping-ramping dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan wajah Allah. Apabila dalam ayat ini disebut orang-orang yang beribadah, orang-orang adalah jamak, menunjukkan ia adalah secara berjamaah. Okey, demikian dalil mereka yang berkata zikir berjamaah sesuatu yang dianjurkan, kerana ayat ini menyebut orang-orang itu berjamaah, dan sudah tentu mereka ini berzikir secara berjamaah. Okey, ini kita kata memaksa-maksa sesuatu ayat menjadi dalil, memaksa-maksa sesuatu dalil menjadi hujah, padahal tidak ada pun petunjuk dalam ayat tersebut yang menyokong apa yang mereka cuba paksakan itu. Ini kerana ayat di atas bersifat umum, maka ia memerlukan dalil lain bagi perincian tata cara pelaksanaannya. Apa maksud saya? Okay, ini kerana sebahagian ibadah memang dianjurkan secara berjamaah, seperti solat-solat fardu. Pun begitu, di antara solat fardu yang berjamaah itu, ada yang bacaan surah Al-Fatihah, dan surah selepasnya dilakukan secara kuat, seperti solat subuh, solat maghrib, solat isyak, dan ada juga yang secara perlahan, seperti solat zuhur dan solat asar. Maka secara berjamaah tidak automatik bererti secara kuat. Kerana saya ulangi, solat fardu secara berjamaah ada yang kuat, ada yang perlahan. Subuh, maghrib, isyak, Al-Fatihahnya secara kuat. Zuhur dan asar, Al-Fatihahnya secara perlahan. Jadi, kalau nak gunakan ayat tadi tu sebagai dalil berjamaah, zikir berjamaah secara kuat, kena ada dalil lain. Kerana ada qarinah lain yang menunjukkan bahawa berjamaah itu ialah secara kuat. Okey? Padahal ianya tidak ada, kerana sebagaimana dalam dalil-dalil yang telah kita kupas sebelum ini, zikir itu adalah secara perlahan. Maka kena ingat ya, satu poin penting, apabila dijumpai ayat atau hadis yang menunjukkan zikir secara berjamaah, tidak semestinya ia secara kuat. Sebagaimana solat-solat fardu, tidak semestinya semua secara kuat. Bahkan, solat subuh, maghrib, isyak pun hanya surah Al-Fatihah dan surah selepas Al-Fatihah yang dibaca secara kuat. Ada pun bacaan-bacaan lain dalam rukuk, dalam iktidal, sujud, semua tu ada doa, ada zikirnya secara perlahan kan. Jadi semata-mata adanya orang-orang tidak semestinya bererti ia secara kuat ya. Okey, kemudian kita masih lagi menggunakan solat sebagai analogi. Ada solat yang tidak dilaksanakan secara berjamaah, tetapi dia melibatkan orang-orang. Sebagai contoh, solat tahiyatul masjid. Orang ramai melaksanakannya di dalam masjid dan surau Jumaat, tetapi masing-masing secara bersendirian. Sebab sekali lagi, ayat 28 surah Al-Kahf itu menyebut orang-orang. Lalu mereka terus membuat kesimpulan orang-orang di sini ialah secara berjamaah, suara yang kuat dan serentak. Berzikir secara berjamaah, suara yang kuat dan serentak. Padahal, solat tahiyatul masjid pun bila orang-orang sampai ke masjid, sampai ke surau Jumaat,
mereka melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Jadi ada orang-orang, namun ia bukan secara berjamaah, bukan secara kuat, kan? Jadi orang-orang juga, tetapi bukanlah secara berjamaah, bukanlah secara kuat, ya. Jadi sekali lagi, tidak boleh secara automatik menjadikan rangkap pertama ayat 28 surah Al-Kahf itu sebagai dalil zikir berjamaah dengan suara yang kuat dan serentak, ya. Baik, jadi ringkasnya sesuatu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tidak semestinya bererti ia dilaksanakan dengan suara yang kuat lagi serentak. Ayat tersebut perlulah dirujuk ataupun perlu ada bukti lain untuk mengatakan ia adalah secara serentak dan dengan suara yang kuat. Bukti yang ada menunjukkan kepada selainnya, iaitu sebagaimana yang ayat 205 surah Al-A'raf, hadis Abu Musa Al-Asy'ari dan hadis Muawiyah yang kita telah baca, sama-sama baca dan kaji sebelum ini, ia menunjukkan bahawa meskipun secara berjemaah, meskipun orang-orang, ia tetap dilaksanakan secara bersendirian, masing-masing berzikir dengan apa yang dia nak zikir dan dengan suara yang perlahan. Okey, jadi inilah yang saya katakan pada awal tadi. Ayat yang dipaksa menjadi dalil, dalil yang dipaksa menjadi hujah, padahal tak kena pun. Ini menunjukkan sikap desperado ataupun terdesaknya pihak yang mahu menganjurkan zikir ini secara berjemaah atau berkata yang baik, yang sunnah ialah secara berjemaah. Yang ini suara yang kuat dan serentak, padahal tidak sedemikian, ya. Okey, jadi itu analisa kita terhadap dalil kedua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita analisa pula dalil ketiga yang dijadikan hujah oleh pihak yang berkata zikir ini sebenarnya dianjurkan secara berjemaah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.